Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mahfad syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bersama-sama berada bertemu di alam maya. Mudah-mudahan keberadaan kita, perjumpaan kita pada malam ini, walaupun di atas platform Google Meet, Allah Ta'ala akan berkati pertemuan kita pada malam ini dan menjadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni di kesempatan masa dan waktu yang diberikan kepada saya, ada satu kata-kata nasihat yang saya nak sampaikan dan saya kutip daripada pesanan Hatim Al-Asam berkenaan tentang sifat tergesa-gesa. Kata Hatim bin Al-Asam, al-ujlah minasyaitan illa fil khamsah fa innaha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hatim bin Asam, tergesa-gesa adalah sifat daripada syaitan. Sifat tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Uh, Sifat tenang itu datangnya daripada para malaikat Allah Ta'ala. Ya, sebab itulah kalau kita tergesa-gesa, maka itu adalah sifat syaitan. Tapi kata Hatim bin Asam, walaupun tergesa-gesa itu salah satu daripada sifat syaitan. Kerana disebut al-ujlah minasyaitan illa fil khamsah. Tetapi ada 5 perkara, ada 5 benda yang kita kena buat secara tergesa-gesa. Kan maknanya ada 5 benda ni kita kena buat dalam keadaan cepat-cepat ataupun tergesa-gesa. Biasanya kita kalau jumpa lampu traffic light hijau nak ke merah tu, tu kita tergesa-gesa betul. Time dia dah berkelip, time tu lah kita tekan minyak. Tu tergesa-gesa yang kurang cermat dan tidak elok. Sebab dia bukan membahayakan keselamatan kita, bahkan keselamatan orang awam yang lain. Tetapi tergesa-gesa yang dimaksudkan oleh Hatim bin Asam yang termasuk, disebutkan termasuk salah satu daripada sunnah Nabi. Lalu yang pertama ialah it'amud dhaif. Kamu beri makan kepada tetamu. Sidang pendengar sekalian, bila tetamu datang bertandang ke rumah kita, perkara yang tergesa-gesa yang kita perlu buat adalah kita sediakan makanan untuk mereka ataupun jamuan untuk mereka. Tak semestinya kena sediakan nasi ayam, tak. Sekurang-kurangnya ada air untuk mereka. Bila tetamu datang ke rumah. Sebab Islam mengajarkan kepada kita, bila tetamu datang ke rumah, maka kita kena muliakan mereka. Kita kena berikan hak kepada mereka. Kan antaranya ialah sediakan jamuan untuk mereka ataupun makan minum untuk mereka. Sekurang-kurangnya air kena ada, kita kena sediakan untuk mereka. Sebab tetamu ni bila dia datang ke rumah, dia akan membawa 1001 rahmat ke dalam rumah kita. Bila dia keluar, maka dia akan membawa 1001 keburukan yang ada dalam rumah kita. Sebab itulah salah satu cara yang Nabi sebutkan untuk kita menambahkan keberkatan di dalam rumah kita ialah dengan kita membawa masuk tetamu ke dalam rumah kita. Rajin-rajinkan, kata Nabi, bawa tetamu masuk ke rumah. Kerana bila tetamu datang ke rumah, dia akan membawa rahmat dan dia akan membawa keberkatan kepada kita. Lalu kerana itulah jangan kita kurang ataupun jangan kita tidak membawa tetamu masuk ke rumah kita. Itu yang pertama yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab itulah bila tetamu datang rumah kita, maka kita kena muliakan mereka. Maksud bagi makan tu kita kena muliakan mereka lah. Kita meraihkan kedatangan mereka. Sebab itulah orang dulu bila ada tetamu datang rumah, mesti dia suruh anak dia untuk cepat-cepat buat air. Buatlah apa yang patut dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan dan apa yang kita perlu laksanakan secara tergesa-gesa, maka tidak lain dan tidak bukan dipanggil dan disebutkan sebagai bertaubat daripada dosa. Bila kita melakukan dosa dan kesilapan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang kita perlu tergesa-gesa ialah bertaubat daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ni kita kena cepat buat taubat walaupun dalam keadaan tergesa-gesa. Kenapa kena bersegera melakukan taubat? Kerana kita bimbang, akan takut-takut kita tak sempat nak bertaubat daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mati itu dia boleh datang dan boleh sampai dalam keadaan bila-bila. Lalu kita bimbang kalau dosa yang kita buat tadi tidak diampunkan dan kita tak sempat nak minta ampun, lalu itulah yang kita bimbang. Kerana itulah yang kedua disebutkan ialah bertaubat daripada dosa kamu kena buat dengan tergesa-gesa. Kenapa kena buat secara tergesa-gesa? Kerana kita bimbang kita tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang kita kena buat secara tergesa-gesa ialah bila kita ada hutang. Bila kita ada hutang, maka tergesa-gesalah dalam kita menyelesaikan hutang tersebut. Jangan bertangguh ketika mana kita ada hutang, kemudian kita bertangguh dalam kita membayar hutang tersebut. Maka bila kita menangguhkan hutang tadi, maka akan memberikan satu impak yang negatif kepada diri kita. Hilangnya kepercayaan orang kepada kita dan sebagainya. Kadang-kadang dia tengok dekat kita punya media sosial berjalan sana sini. Upload gambar sana sini. Tukar sport rem sana sini. Akan renovate rumah sana sini. Akan makan kadang-kadang kita tengok dia punya makan pun boleh tahan. Tapi hutang tak reti nak bayar. Tu masalah. Kerana itulah ada duit, cepat kita bayar hutang. Contoh dapat Aisina, kalau dululah Aisina dan sebagainya. Keluar duit, dapat duit, kuih apa saja sekalipun, maka perkara pertama yang kita kena selesaikan adalah hutang kita. Jangan biarkan hutang kita tu tertangguh. Kerana orang yang nak pergi berperang pun kalau dia ada hutang, maka Nabi tak benarkan untuk dia pergi berperang. Kecuali dia minta izin kepada tuan empunya hutang tersebut. Sebab itulah hutang itu dibina atas dasar kepercayaan. Berapa ramai orang yang dah diberikan pinjaman ataupun hutang, kemudian dia lihat dan dia seolah-olah melupakan hutang yang dia pernah buat. Kerana itulah yang ketiga disebutkan benda yang kita kena buat secara tergesa-gesa adalah kita punya hutang kena bayar dalam keadaan segera ataupun cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan kepada kita perkara yang kita perlu buat secara tergesa-gesa ialah bila berlaku kematian. Bila berlaku kematian, maka bersegeralah untuk menyiapkan urusan jenazah tadi, jangan bertangguh-tangguh. Bila berlaku kematian, contohnya dalam family kita, maka segeralah uruskan jenazah tadi. Bila berlaku kematian, biasalah kita akan mandikan, kita akan kafankan, solatkan, kemudian kita akan kebumikan. Kadang-kadang ditangguhkan urusan jenazah tadi pasal ditunggu ahli keluarganya yang jauh. Sebab apa? Nak jumpa, nak cium dan sebagainya. Waktu hidup dulu tak nak cium, tak nak balik dan sebagainya. Dah mati barulah sibuk nak cium dan sebagainya. Sudah terlambat. Sedangkan dia balik pun tak boleh memberikan apa-apa kelebihan. Kalau dia cepat ke dia lambat pun sama je. Maka uruskan kematian jenazah tadi dengan secepatnya, maka itu lagi baik. Jangan bertangguh dalam kita menguruskan jenazah tadi kerana kata Nabi, cepat-cepatlah kamu uruskan jenazah. Kalau dia jenazah orang yang baik, dia sebenarnya tidak sabar nak dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Dan berhati-hatilah kamu kalau jenazah tadi adalah jenazah orang yang ingkar kepada Allah. Aku bimbang kemukaan Allah kepadanya, kamu juga akan mendapat tempiasnya. Kerana itulah bila berlaku kematian, sahabat-sahabat sekalian, maka uruskan jenazah tadi dengan seberapa segera yang boleh. Kalau lagi cepat, maka itu sebenarnya adalah lagi bagus. Dan yang terakhir, yang kelima pada malam ini,
Antara perkara yang kita kena buat secara tergesa-gesa ialah bila sampai waktu tempoh anak gadis cukup matang umurnya untuk berkahwin, maka warisnya kena kahwinkan anak tadi. Ini yang kelima yang kita kena buat dalam keadaan tergesa-gesa. Anak perempuan, anak gadis bila sampai umurnya, maka kita kena kahwinkan dia. Dengan siapa? Sama ada dengan jejaka pilihan dia ataupun pilihan dia punya walinya. Sebab kadang-kadang dia nak menjaga nasab keturunan supaya tidak berlakunya kemudaratan, penzinaan dan sebagainya. Dia tengok anak daranya dalam keadaan orang kata apa, was-was dan sebagainya. Lalu jalan yang terbaik untuk yang dia buat adalah dia kahwinkan anak gadisnya tadi. Kadang-kadang dia tengok anak gadisnya uh, bertangguh dalam berkahwin sebab kadang-kadang duit tak cukup dan sebagainya. Sedangkan perkahwinan tadi akan mencukupkan rezeki kita. Sebab itulah kita kena percaya dengan rezeki. Kerana Allah Ta'ala ini bagi rezeki kepada manusia kadang-kadang melalui pelbagai cara yang kita tidak sangka. Ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, rezeki yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Akan ada rezeki juga Allah Ta'ala berikan kepada kita dari segi perkahwinan. Ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari segi anak dan sebagainya. Maka orang yang menganggap perkahwinan sebagai sesuatu perkara yang membebankan dari sudut ekonomi dan sebagainya, maka orang macam ni dia tidak percaya dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala ciptakan manusia tadi, maka Allah Ta'ala telah tentukan rezeki yang terbaik bagi hamba Allah Ta'ala tadi. Sidang pendengar sekalian, di 5 perkara yang disebutkan oleh Syekh Hatim bin Asam supaya kita lakukan dalam keadaan tergesa-gesa. Saya ulang kembali, semoga kita mendapat manfaat. Yang pertama, bila rumah kita dikunjungi oleh tetamu, maka tuan rumah kena bersegera dalam menyediakan hidangan untuk mereka. Dan kita tahu tetamu ni kalau datang bertandang ke rumah kita 3 hari wajib untuk kita layan dia. Maknanya 3 hari tu kena sedialah makan, minum, tempat tidur dan sebagainya. Masuk hari yang keempat, mungkin kita boleh bagi dia list hotel sekeliling rumah kita lah. Ataupun list kedai makan yang ada di sekeliling rumah kita. Itu tapi seeloknya kita layanlah dia juga, mungkin dia ada urusan seminggu kat rumah kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan ialah bila kita buat dosa kepada Allah, maka segeralah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bertangguh dalam melakukan taubat kepada Allah. Dan yang ketiga, bila kita berhutang dengan sesiapa sahaja, maka segeralah dalam kita membayar hutang tersebut. Jangan kita lihat dalam kita nak membayar hutang. Kadang-kadang nak pinjam akan manis mulut daripada madu. Lidahnya lembut betul. Berjanji bulan dan juga bintang. Bila dah dapat apa yang diinginkan, block number, kemudian tak nak bayar, telefon tak angkat dan sebagainya. Tapi dalam media sosial rancak, di mana-mana rancak. Diupload pergi bercuti, pergi makan, pergi tukar sport rem, pergi macam-macam lagi lah. Dia tengok, orang tengok, orang ni hutang tak reti bayar. Tapi berjalan boleh tahan. Yang keempat, bila berlakunya kematian, maka hendaklah kita bersegera untuk menguruskan kematian tadi. Bila berlakunya sesuatu kematian, maka kita kena segera untuk menguruskan kematian tadi seberapa cepat yang boleh. Walaupun kita buat dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana dia termasuk salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Dan yang kelima ialah bila anak gadis kita sampai waktu dan ketikanya untuk dia berkahwin, maka kahwinkanlah anak gadis tersebut kerana dapat menjaga kehormatan maruah ahli keluarga tadi dan juga maruah gadis tadi. Kadang-kadang tak nak berkahwin, tak diberikan keizinan untuk berkahwin,
akan kadang-kadang bau kerja dan sebagainya, akhirnya dia akan terjerumus, akan bimbang-bimbang, dia akan terjerumus kepada perkara yang tidak elok. Sidang pendengar sekalian, ni 5 perkara yang disebutkan oleh Hatim bin Asam untuk kita buat dalam keadaan tergesa-gesa. Walaupun sifat tergesa-gesa tadi adalah sifat yang negatif, tak bagus. Akan tergesa-gesa ni datangnya daripada syaitan. Ketenangan datangnya daripada Allah Ta'ala dan para malaikat. Kan sebab itulah kita ni kadang-kadang ada masa kena buat kerja dalam keadaan tenang, relax dan sebagainya. Kan buat kerja dalam keadaan tergopoh-gapah pasti akan ada kelompangan yang ada. Tapi kalau kita buat kerja dalam keadaan penuh ketenangan, tertib dan sebagainya. Sebab itulah sembahyang kita kena sembahyang dengan tertib. Sehingga kan tertib diletakkan sebagai rukun dalam sembahyang kita. Dalam keadaan bukan tertib tapi tomak ninah. Kan sembahyang dalam keadaan tomak ninah, tenang, tak tergopoh-gapah, itu rukun dalam solat. Orang yang sembahyang dalam keadaan tergopoh-gapah, maka tidak sah sembahyang dia kerana tidak ada tomak ninah. Kan lalu ketenangan itu dia sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 5 perkara, 5 poin yang saya dapat sampaikan pada malam ini memberikan manfaat kepada sidang pendengar sekalian, dan mudah-mudahan 5 perkara ini dapat kita amalkan bersama-sama dan kita dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Minal ladzina yastami'una al-qaula fayatabun ahsanah, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang datang dari kelemahan saya sendiri. Minal ladzina yastami'una al-qaula fayatabun ahsanah, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahkan kembali kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami di Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor ingin mengucapkan selamat datang serta mengalu-alukan kehadiran ke semua sahabat kelab sekerja PMJ ke sesi Abdul Ulia ini. Alhamdulillah, sesi Abdul Ulia yang telah diadakan baru-baru ini insya-Allah akan diteruskan pada minggu-minggu akan datang, dan ini adalah program mingguan secara berkala yang kami adakan khusus untuk semua sahabat kelab sekerja PMJ. Di sini saya mewakili PMJ ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan hala tuju kami, iaitu visi, misi dan 5 matlamat. Berikut adalah hala tuju kami. Visi PMJ ialah untuk menjadikan PMJ sebagai wadah yang memperjuangkan perniagaan dan ekonomi Muslim Negeri Johor berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Untuk perkara ini, kami telah meletakkan satu misi dan 5 matlamat bagi menjayakan visi besar kami ini. Alhamdulillah, bagi menjayakan misi besar ini, misi kami ialah untuk menjayakan muamalah Islami dengan meletakkan tanggungjawab sebagai hamba Allah yang dengannya akan memberi sumbangan semula kepada masyarakat. Maka 5 matlamat insya-Allah diharapkan dapat melaksanakan tuntutan misi ini, iaitu yang pertama, mengeratkan ukhuwah antara sesama sahabat PMJ. Dengan matlamat yang pertama ini, ukhuwah yang terbina di peringkat awal, saling kenal mengenal antara sahabat-sahabat PMJ ini mampu membina satu ukhuwah, hubungan sesama umat Islam tanpa mengira batasan latar belakang, perniagaan, geografi dan di mana sahaja mereka berada, khususnya di dalam negeri Johor. Dan yang kedua, matlamat yang kedua bagi menjadikan visi dan misi PMJ ini ialah mewujudkan jaringan perniagaan sesama sahabat PMJ. Dan perkara ini dicapai selepas sesama sahabat ini mempunyai satu hubungan yang baik, sama ada secara sesama yang sama perniagaan ataupun berlainan perniagaan atas dasar persaudaraan Islam. Dan matlamat yang ketiga ialah memperkenalkan suasana muamalah Islami. Umumnya kita mengetahui di dunia kita hari ini bermacam-macam ideologi yang diperkenalkan, khususnya dalam bidang ekonomi yang lebih kita kenali sebagai kapitalisme, hubungan
sesama manusia tanpa hubungan persaudaraan Islam dan iman. Maka di sini kami ingin memperkenalkan apa beza antara hubungan perniagaan yang berasaskan kapitalis dengan hubungan yang berasaskan Islam, iaitu muamalah Islami. Dan seterusnya, matlamat yang keempat ialah kami di PMJ ingin menerapkan penghayatan ilmu dalam kalangan ahli, dalam kalangan sahabat PMJ. Dengan ilmu tersebut, ia dapat membimbing sahabat mudah-mudahan insya-Allah dalam melaksanakan tuntutan muamalah Islami seharian dengan sesama Muslim. Dan yang terakhir, matlamat yang kelima ialah sekaligus dengan keempat-empat matlamat yang telah disebut seperti tadi, ianya dapat melaksanakan matlamat yang kelima, iaitu untuk membentuk muafakat ekonomi Muslim yang lebih tersusun melalui peranan sesama sahabat-sahabat PMJ. Jadi mudah-mudahan visi, misi serta 5 matlamat yang telah disebutkan tadi, insya-Allah kita dapat mencapai satu perkara yang lebih besar, bukan untuk PMJ, bukan untuk mana-mana individu dalam sahabat PMJ, bahkan ia akan mencapai matlamat dan kebaikan kepada keseluruhan ummah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan majlis, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafiza dan saya bekerja sebagai accountant di syarikat Air Johor. Okey, hari ni saya takkan terlampau formal. Saya akan macam kita buat sharing yang chill saja. Okey, hari ni saya punya slide akan penuh dengan warna-warni. Jadi enjoy lah slide saya yang warna-warni ni. Hari ni pemilihan tajuk saya pada hari ini ada juga cerita di sebalik tajuk ni. Okey, kenapa saya memilih tajuk ni? Okey, masa zaman saya universiti, salah satu research saya telah buat tentang forensic accounting. Forensic accounting ni actually dia tentang jenayah yang dilakukan oleh syarikat lah, iaitu fraud ataupun money laundering. Tapi in order for forensic untuk faham macam mana satu jenayah tu dilakukan, kita kena tahu behavior seseorang, sebab memang syarikat yang membuat jenayah, tapi jenayah tu dilakukan oleh a person, iaitu manusia biasa lah kan. Jadinya sebagai forensik bertanggungjawab untuk kita kenal juga apa behavior yang dibuat ataupun habit yang dilakukan oleh jenayah itu. Jadi sepanjang research ni, dengan hasil research saya, terdapat banyak sangat kes-kes yang daripada tak pernah saya terfikir lah macam tu. Jadi benda tu sangat something yang saya tak pernah terfikir lah. Macam kita tak tahu sebenarnya ada orang lain fikir macam ni. Sebabkan daripada habit yang diorang buat tu menyebabkan diorang lead kepada jenayah yang tak bagus lah. Jadi hari ni saya akan menerangkan tentang the power of habits. Okay. What is habit? Habit ni actually a form of independent. Dia self-mastery action. Action yang kita buat mostly bukan sebab kita fikir kita nak buat, tapi sebab repeated action. Sebab tu, the biggest problem kepada manusia ni adalah untuk berubah ataupun change. Dari segi apa pun, habits bukan sekadar action, tapi juga pemikiran kita towards something. Jadi hari ni, dengan sharing saya hari ni adalah sebenarnya hasil research saya lah few years ago. Cumanya saya pendekkan lah untuk hari ni punya sharing. Okay, sebab tu salah satu buku dikeluarkan oleh Stephen, 7 Habits of Effective People. Benda pertama yang Stephen bagi tahu is to be proactive, which kita kena take responsibility how we react towards certain situation. Maksud apa react tu? React tu adalah
di mana kita memilih. Kita sebagai manusia biasa ada kuasa untuk memilih setiap apa keputusan yang kita nak buat. Jadinya kita bertanggungjawab atas something yang kita pilih tapi dengan cara yang kita boleh control. Okay, benda yang kita tak boleh control tu contohnya seperti future. Jadinya untuk menjadikan kita ni efektif dengan pemilihan keputusan kita, kita kenalah buat keputusan yang kita boleh control and be present. Maksudnya bukan kata kat sini kita tak boleh fikir pasal masa depan. Bukan macam tu. Tapi keputusan yang kita buat sekarang ni adalah untuk sekarang. So be present dekat mana kita ada. Sebab tu dia Stephen bagi tahu kita kena pilih dengan cara yang kita boleh control. Okay, next. Dekat study ini dibuat oleh seorang pakar kajian, Mr. Wood. Dia adalah PhD di luar negara. They demonstrated that when a person repeat a behavior often enough, the behavior becomes habitual and their attention really don't matter all that much. Okay, study daripada Mr. Wood menunjukkan yang behavior akan membentuk habit lebih daripada exercise, makan dengan cukup dan berhasiat. Tapi kita selalu sangat dengar yang how to live a positive life adalah dengan makan berhasiat dan constantly exercise. Tapi dari segi mentally, yes. Exercise dengan makan berhasiat untuk kita hidup dengan positif. Mental yang positif actually lead kepada how we think, intention and thoughts kita towards something. Tapi study ni menunjukkan habit kita lebih penting dari how we think. Sebab actually otak kita adalah kita tau. Walaupun nampak macam otak ni dia tak ada tak ada jasad ke apa, tapi otak ni adalah kita. Otak kita actually ada masalah untuk kita stick dengan something yang tak bagi fast result. Sebab tu study ni menunjukkan yang habit kita ni lebih efektif dan lebih maju ke depan bila kita nak buat satu habit. Kalau kita cerita pasal mental yang positif kan, I agree je yang mengatakan mental kita ni lead kepada hidup yang positif, betul. Tapi kadang-kadang bila kita penat, bila kita dah maximize use our brain, kita tak terdaya tau nak buat decision. That's why kita akan terikut dengan habit kita, which lead to unhealthy habit, iaitu contohnya stress eating. And Mr. Wood juga, dia bagi tahu yang membentuk habit ni bukan daripada change of mind, tapi adalah you make a change, iaitu you mengubah sesuatu. Bukannya change of mind, tapi you mengubah sesuatu. Contoh kata paling senang lah kan, kita ubah jalan kita nak pergi kerja. Itu salah satu contoh lah. Tapi in order for us untuk be more effective, untuk kita capai habit kita ni yang proaktif for the long orang kata apa? Untuk menjaga masa panjang, kita kena make a change. Kita kena buat action daripada kita cakap secara verbally. Okay. Tahu tak, in forensic accounting, sepanjang saya buat research tu, mostly owner yang actually buat fraud ni sebab dia terbiasa buat fraud dari dulu. Okay, contohlah kata ada one case mengatakan yang dia sendiri dah terbiasa buat. Dah terbiasa buat fraud. Start dengan masa kecil-kecil, ambil duit RM1 je pun. Ambil duit RM1, ambil duit mak ke, ambil curi dekat kedai ke RM1. Start dengan RM1. Tapi what happen after that? Dia lead kepada fraud yang lagi besar sampai jadi jenayah yang sampai melibatkan melanggar undang-undang. Jadi sebab itu, benda pertama tadi Stephen bagi tahu adalah proaktif. Cara kita memilih keputusan kita yang lead kepada how kita see ourselves untuk keputusan kita tu adalah untuk positif ke yang negatif. Sebab tu kita kena pilih dengan cara yang betul yang kita boleh control. Okay, next. Ini adalah 7 habit of highly effective people lah. Ini saya fokus on one, iaitu be proactive. Itu adalah benda yang pertama. Okay, ini adalah 7. Actually Stephen ni ada keluarkan buku lah, siapa yang berminat boleh baca, tapi saya fokus on one. Okay, sebab sekarang saya punya point adalah the power of habits kan. Okay, so nextly adalah cure chronic disorder. Cure chronic disorder ni dia boleh cure penyakit kronik tau. Contohnya macam Tourette syndrome.
Tourette syndrome ni dia macam sawan. Tapi sawan ni dia sekali je tapi berpanjangan. Tapi Tourette ni dia selalu macam like boleh jadi every minutes, boleh jadi every hour. Okay. So Tourette syndrome ni doktor-doktor dia mengesahkan bahawa reversal habit therapy banyak digunakan kepada pesakit Tourette syndrome. What is reversal habit therapy? Reversal habit therapy ni adalah dia fokus habit one habit at one time. Macam tu. Maksudnya mungkin this period of time dia buat relax psychotherapy, and then ada result baru dia boleh betul, macam Saraf juga betul. That's right. Kalau boleh YouTube lah tengok kan, ada jenis yang teruk, ada yang tak teruk, tapi ada juga Tourette syndrome ni yang boleh lead kepada heart attack, and ada juga boleh lead kepada sawan yang berpanjangan. So bila tak ada treatment yang betul, bila tak ada orang kata orang tolong dengan cara yang betul lah, memang boleh melibatkan nyawa lah. So jadi reversal habit therapy ni memang ni adalah study yang dibuat. So maksudnya YGTSS ni adalah kira macam betapa percent of dia orang punya ni lah, rate tu macam mana. So makin lama makin rendah, lagi bagus lah macam tu. So jadinya kita boleh juga tunjukkan yang reversal habit therapy ni kepada kita. Sebab kita tak boleh tahu buat semua benda in one time. Otak kita tak boleh take up all the information in one time. Sebab kalau kita suruh orang cakap laju pun, kita akan suruh diorang ulang juga. So sama macam habit. Sebab tu bila kita nak make a change, kita kena ubah benda yang paling simple. Start benda yang paling simple tapi kita constantly buat. Okay, contohlah saya nak share lah satu my bad habit lah saya nak share. Dulu kalau saya macam nervous ke kan, saya macam anxious ke kan, anxiety ke apa, saya keep on garu belakang lengan tau sampai jadi ruam due to anxiety. Tapi sebab kan macam doktor menyarankan guna cara lain, which is macam, and actually tips kalau orang nervous ataupun anxious, you guys boleh makan benda yang masam. Kenapa makan benda masam? Sebab bila makan benda masam, otak kita ni dia akan distract tau dengan perasaan nervous tu, sebab intense rasa dalam mulut tu. Sebab tu doktor sangat sarankan macam one of the thing lah untuk elakkan nervous ke ataupun anxious, kita kerap makan benda yang masam. Which is memang saya selalu adalah benda masam supaya macam kalau ada apa macam nervous ke apa kan, kita makan je benda masam, benda paling senang sekali. Itu adalah salah satu cara nak mengelak lah daripada bad habit. Kira macam bad habit lah kan, garu lengan sampai naik ruang tu memang benda pedas boleh, alamak. Dahsyat sangat lah benda pedas. Takut. Tapi biasa masam lah sebab benda pedas seram juga kan. Tak jadi apa nanti kan. Tapi biasa benda masam lah. Dia macam kita nak cakap kat otak kita. Asal je tu. Kita nak cakap kat otak kita yang biar otak kita terkejut. Dia macam tu. Okay. Next adalah how habits control our mind. Okay, kita nak tahu macam mana actually habits ni, otak ni macam mana baca habit kita kan. Okay, actually dalam badan kita, kita ada sensory yang selalu monitor tau action kita untuk hantar kepada otak. Sebab lumrah manusia akan seek for a pleasure. Okay, jadi habit kita develop disebabkan kita pilih benda yang boleh reward diri kita ataupun boleh punish kita juga. And that's why tuan-tuan dan cik-cik sekalian, comfort zone adalah habit. Comfort zone adalah habit yang you guys decide whether it's good for you ataupun you actually punishing yourself. Tapi in my opinion, comfort zone ni is actually punishing myself. You rasa macam you is rewarding for you sebab you ada dekat your own comfort zone. Tapi in the long term, you bayangkan orang lain dah ke depan, you still stuck at one place. You tak go out there and grow yourself and
belajar benda baru sebab you still stuck at the same place. Jadi sebab otak kita dia dah kenal tau pattern action kita macam mana. Sebab tu bila kita duduk kat comfort zone, kita rasa macam rewarding ourselves. Macam tu. And then secondly, ada juga behavior yang bila kita buat, kita akan develop rasa macam kita develop memories ataupun emotion. Sebab tu kita susah sangat nak break the habits, unhealthy habits ke apa. Pernah tak tengok orang yang suka sangat kumpul barang? Macam tenang je. Pernah kan tengok orang kumpul barang, orang yang susah nak buang barang sampai tahap macam ada orang buat documentaries about it kan, macam tengok orang putih kan kumpul banyak sangat sampah dalam rumah. Because of why? Sebab diorang ada sentimental value. Diorang rasa macam they belong, barang tu belong to them. Diorang rasa senang hati tau, senang hati dan rasa tenang bila barang tu ada dengan diorang. Sedangkan habits tu adalah bad habits. Bila kita tak let go barang-barang tu, maksudnya kita still stuck dekat memories yang lepas dan yang lama. Ibarat macam kita punish ourselves bila kita tak buang barang-barang tu. Bila kita kumpul barang ni, sometimes dia lead kepada not good, a bad mental health lah. Sebab bila kita duduk dalam keadaan yang terlampau banyak barang dan sempit, of course lah kita pun jadi macam sesak duduk dalam tu. Tapi sebabkan dia rasa sentimental value dan dia rasa barang-barang tu ada each memories and emotion. Lebih kurang tak boleh move on. Betul. So kalau cerita pasal perasaan kan, bila kita stuck dengan perasaan kita, kita tak boleh nak let go of something yang buat kita rasa sedih ataupun down ke apa kan. Maksudnya macam kita stuck dengan memories and emotion. Kita stuck dekat tempat yang sama. Okay, sebab tu always remember lah sebab Islam pun ajar kita kena selalu memperbaiki niat kita, kita kena selalu muhasabah diri kita. So always ask yourself, adakah bila kita stuck lama dekat perasaan tu, adakah it's good for you? Adakah you grow from it? Sebab you bayang kalau you still tengok ke belakang, orang kalau driving pun, orang tak tengok belakang betul. Orang tak boleh pun tengok ke belakang, orang kena tengok ke depan. Same goes to you. So kalau you rasa you still stuck dekat tempat yang lama, so ask yourself, adakah you grow from it ataupun you punishing yourself. Okay, itu adalah kalau kita cerita pasal perasaan lah. Okay, disebabkan saya buat research tentang forensic accounting kan. Jadi masa saya jumpalah the real orang yang buat forensik tu, dia tanya saya lah macam kenapa orang ni tak tahu dia buat crime. Kenapa dia rasa macam tak tahu kenapa dia buat fraud, tak tahu kenapa dia tipu. So saya jadi macam, saya pun tak tahu, saya pun nak kena belajar juga. So saya jadi terlampau suka tengok crime, documentary tau. Lagi pelik, lagi best. Penjenayah ni kadang-kadang kita tak boleh tau nak masuk dalam kepala dia sebab dia dalam dunia dia sendiri. Dia sendiri tak tahu kenapa dia buat jenayah tu. Contohlah contoh kata ada satu kes, ni kita tak cerita pasal fraud ke apa, kita cerita pasal crime betul lah. Ada satu warga emas, suka sangat colik budak. Colik tak buat apa-apa pun, tapi dia nak budak tu jadi adult. Dia nak budak tu jadi mak dia. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa di-abuse oleh mak dia sendiri. So sebabkan bad habit that leads to a lot of mental disorder lah. Memang benda-benda tak baik kan. Habits yang tak tahulah berapa tahun makan tahun kepada diri dia yang lead kepada dia macam jadi macam tu. Dia tak boleh nak control himself. Dia rasa macam bila mak dia ada, dia rasa macam he's rewarding himself. Dia rasa macam tenang, dia rasa senang mak dia ada, sampai kita rasa macam psycho lah kan. Bagi kita orang normal, psycho lah macam tu, macam orang gila. Tapi bagi dia tak. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, diorang dalam kepala diorang dua je. Adakah benda tu rewarding himself ataupun benda tu punishing himself. And lagi satu, otak kita sentiasa nak seek for pleasure. That's why kita tak boleh nak relate. Orang normal tak boleh nak relate dengan penjenayah sebab diorang ada dalam dunia diorang sendiri. Okay. Next, the power of why question.
Okey, kita ni hidup penuh dengan tanda tanya. Ilmu seluas lautan, selagi kita hidup, selagi tu kita akan sentiasa belajar sesuatu yang baru. Sometimes, why question buat hidup kita ke arah yang tak baik. Sebabkan rasa nak mencuba, nak tahu rasa macam mana kita buat keputusan untuk memilih jalan yang tak baik. Lalas jadi habit yang tak baik. Tapi, kita nak cerita pasal benda yang tak baik. Kita nak cerita pasal benda-benda yang baik. Sebab apa? Bila kita cerita yang tak elok ni, otak kita akan tangkap info tu and sensori kita bagi tahu yang perasaan yang tak best. So kita tak nak buat. Kita nak cerita the power of habit kan. So kita nak cerita benda yang tak best. Contoh, saya kata, kita tengok orang rajin membaca. Kita nak try membaca. Kira macam kita nak try new things lah. So dengan why question, kita hantar info kepada otak kita, kepada sensori kita untuk kita rasa terkobar-kobar nak cuba benda baru. Tapi macam mana kita nak start? Okay, this is where saya share actually the study orang ramai orang buat and actually I tried lah untuk diri sendiri and it work. So habit ni tak mesti kena start dengan benda yang besar. Dia sebenarnya start dengan benda-benda yang kecil pun boleh. Sekecil-kecil benda pun boleh asalkan benda ni new thing ataupun you break your unhealthy habit. So first kali katalah kita nak membaca. Kita listkan dulu apa benda baik yang kita dapat dengan membaca. Adakah kita rasa good about ourselves? Dan kita talk about it to someone. Dan kita baca balik, betul tak membaca ni boleh achieve semua tu? Sebab apa kena tulis? Sebab bila kita tulis, kita nampak yang kita ni buahkan hasil. And bila kita membuahkan hasil, dengan hasil tulisan kita tu, kita akan develop kepercayaan kepada diri kita sendiri. Okay, psikologis mengatakan kalau orang yang menulis dan journaling ni, kan kita suka menulis dan journal, dia boleh control simptom perasaan kita and improve our mood. Dia help kita untuk see bigger picture kalau kita ada masalah. Boleh bagi positive self-talk and identify a negative thought. Sebab tu terapis selalu sangat menyarankan overthinker ni menulis. Overthink dia tulis. Negatif je tulis. Kalau rasa macam ada masalah je tulis. Why? Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita tulis. Because of why? Sebab masalah tu dia stuck dalam kepala. Dia tak dapat keluarkan. Sebab tu overthink, keep on overthink. Dia tak ada jalan penyelesaian. One thing, bila you overthink, you have to write. Itu adalah salah satu cara. And saya nak share lah sedikit apa yang saya buat. Few years ago, saya rajin tulis surat kepada diri sendiri untuk saya baca in the future. So bila saya baca sekarang, apa yang jadi dulu, apa yang saya harapkan dulu, saya macam dulu saya harap tahun ni saya macam ni. Sebab kita tak tahu in the future jadi apa. So bila kita baca hari ni, kita rasa macam I am at a better place. Rezeki Allah dah letak lebih baik daripada apa yang aku fikir. Benda tu lead kepada kita pun boleh muhasabah diri kita juga sama-sama. Okay, itu salah satu cara saya rasa macam sampai sekarang saya still buat lah. Itu saya buat tu start daripada zaman saya belajar dulu. Always tulis surat for my future self. Tapi kalau macam renyah ke apa, tak apalah. Asalkan you overthink, you tulis. Itu adalah tips lah untuk orang yang overthinker. Okay, bila kita membaca, kita kalau boleh nak jadikan dia long term habit kan. So that's why penting you celebrate short term benefit. What is short term benefit? So macam macam minggu ni you dah habis satu topik ke dua topik ke kan. So you tell yourself okay, minggu ni dah habis 2 topik. Okay, dah aim dah 2 topik. Always acknowledge your feelings tau. Always acknowledge your feelings. Whether you happy ke, apa perasaan you lepas you membaca. Whether you feel energetic ke, you feel macam nak share lah dengan orang. You rasa macam bagus lah, berjaya lah habiskan 2 topik. Sebab bila you constantly cakap kat diri sendiri, otak kita akan sentiasa craving tau nak dengar self-talk kita cakap kat diri sendiri. Okay, sebab tu mulut ni kena selalu cakap benda yang baik-baik. Rajin-rajin cakap benda yang baik-baik pasal diri sendiri. Okay, macam tak kisahlah whatever kind of books ke, tak kisah, bukan masalah membaca je tau, tapi semua benda yang kita buat sentiasa cakap benda yang baik-baik. Sebab baik-baik tu pun adalah doa juga.
Okay? Right. So, kita dah berada di conclusion. So, conclusion saya untuk hari ni, janganlah pandang sebelah mata je habit-habit kita yang buat hari-hari ni. Cuba muhasabah balik, adakah habit kita boleh bagi positive impact atau kita yang terlampau stuck dengan unhealthy habit ataupun kita tak boleh move on. Ingat saya cakap tadi, kena selalu ask yourself whether you are growing or not. Kalau tak growing, adakah is it worth it to stay and start dengan the same memories? You ask yourself. Okay? Sentiasa cakap yang baik-baik untuk diri sendiri walaupun dunia ni macam nak terbalik. Apa yang kita cakap hari ni membentuk kita di masa depan. And it's okay to fail and it's okay to not be okay. Sentiasa acknowledge perasaan kita buruk ataupun baik. Remember, anything is better than nothing. Okay, sekian. Terima kasih.